Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Jumabi Azhar, nombor metrik 275234. Saya akan menerangkan tentang pengenalan konsep utama dan import ekspor. Pengenalan bagi perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barangan dan perkhidmatan berorientasi sepadan, iaitu ianya melibatkan negara yang berbeza dan saling berurusan antara satu sama lain. Tujuan pertukaran barangan dan perkhidmatan ini adalah untuk membolehkan negara mendapat akses kepada produk yang mereka tidak dapat hasilkan sendiri di dalam negara, menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta memupuk kerjasama di peringkat global. Konsep utama perdagangan antarabangsa terdapat 3 faktor di bawahnya, iaitu perbezaan antarabangsa berkaitan iklim, perbezaan faktor wakaf, iaitu sumber yang diwarisi, dan juga perbezaan dalam teknologi. Dasar perdagangan dalam melaksanakan tarif, kota dan subsidi untuk mengawal selia perdagangan, melindungi industri tempatan dan juga mempengaruhi hubungan ekonomi. Perjanjian perdagangan, perjanjian dua hala atau pelbagai hala seperti North America Free Trade Agreement atau European Union demi memudahkan proses perdagangan, mengurangkan halangan dan isu berbangkit dan melindungi hak-hak negara yang melibatkan hal-hal import dan ekspor. Rangkaian bekalan global merujuk kepada sejenis produk yang dihasilkan oleh beberapa negeri tertentu yang membawa kepada kelangsungan bekalan untuk didagangkan. Kadar pertukaran, iaitu nilai mata wang, juga menjadi salah satu konsep yang membentuk perdagangan antarabangsa. Peningkatan dan pengurangan dalam nilai mata wang boleh memberi kesan kepada imbangan perdagangan dan daya saing di antara negara-negara di dunia. Kesan ekonomi, iaitu mewujudkan dan menghilangkan peluang pekerjaan dalam beberapa sektor pekerjaan tertentu. Ia juga dapat memberi pengaruh kepada dasar awam dan strategi ekonomi. Seterusnya, import dan ekspor. Import dan ekspor adalah sebagai komponen khusus untuk kebanyakan perihal berkaitan perdagangan antarabangsa. Import membawa maksud apabila negara membeli dan membawa masuk sebarang barangan dan perkhidmatan yang dibeli dan didapati daripada negara yang lain. Tujuan negara melakukan import adalah untuk memenuhi permintaan pengguna untuk sebarang bekalan sumber yang mereka tidak dapat hasilkan sendiri atau kuantiti yang dihasilkan adalah sedikit dan tidak mencukupi. Sebagai contoh, negara Malaysia walaupun boleh menghasilkan beras, tetapi masih lagi mengimport beras daripada negara-negara luar seperti Vietnam, Myanmar, Kemboja dan juga Thailand. Ekspor pula adalah istilah yang merujuk kepada hasil barangan dan perkhidmatan dalam negara yang dijual kepada negara yang lain bagi meningkatkan ekonomi dan kewangan berdasarkan sumber yang dijual, kerana negara dapat menghasilkan produk tersebut dalam kuantiti yang berlebihan secara cekap. Tambahan pula mendapat permintaan daripada negara luar yang lain. Sebagai contoh, produk dan sumber yang diekspor ke luar negara oleh Malaysia adalah seperti produk elektrik dan elektronik, produk petroleum, minyak sawit, gas asli cair, produk getah dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Singapura merupakan sebuah negara yang kecil tetapi memiliki kesan dan tanggapan yang besar kepada negara yang lain. Salah satu negara dalam kumpulan negara-negara di Asia Tenggara dan terletak di lokasi yang sangat strategik untuk semua aktiviti perdagangan. Sering ditonjolkan sebagai model ekonomi yang berjaya dan berpendapatan tinggi. Industri utama negara adalah kewangan, elektronik, kimia, sains, bioperubatan dan pelancongan. Singapura juga merupakan sebuah hub perdagangan global, memberi penekanan kuat berkaitan ekspor di mana mereka menawarkan sumber dan produk elektronik dan farmaceutical kepada negara-negara yang lain. Seterusnya, aspek kejayaan Singapura. Berdasarkan kepada kajian, terdapat 6 faktor menyumbang kepada aspek kejayaan berikut. Yang pertama, ekonomi yang terbuka dan didorong oleh perdagangan. Kedua, mengamalkan perjanjian perdagangan yang bebas. Ketiga, mempunyai lokasi yang strategik dan dikenali sebagai hub logistik. Keempat, setiap sektor perbankan, firma pelaburan dan syarikat insurans adalah stabil dan kukuh. Kelima, mempunyai ekonomi negaranya yang pelbagai. Dan yang terakhir adalah mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Singapura dan perdagangan antarabangsa.
Negaranya terletak di persimpangan laluan perkapalan utama menjadikan Singapura berfungsi sebagai hub perdagangan antara negara-negara di Asia, Eropah dan Amerika Syarikat. Pengurusan pelabuhan yang cekap menjadikan proses turun dan naik barang berjalan lancar dan teratur. Pelaburan di Singapura mempunyai taraf yang sama dengan pelabuhan di negara-negara seperti Hong Kong dan Shanghai. Mereka mengekalkan tarif yang rendah dan persekitaran kawalan selia yang tulus menjadikan kadar pelaburan dan perdagangan asing semakin meningkat dan berkembang maju. Seterusnya, selain hasil material, sektor perkhidmatan di Singapura juga memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, terutamanya perkhidmatan kewangan dan logistik. Yang pertama, beberapa negara yang aktif menjalankan perdagangan antarabangsa dengan Singapura adalah China, Amerika Syarikat, Malaysia, Kesatuan Eropah, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Jepun dan Thailand. Singapura mempunyai nilai ekspor yang lebih tinggi berbanding nilai import kepada negara yang dinyatakan tersebut. Pada tahun 2023, negara China, Amerika Syarikat dan Malaysia adalah rakan perdagangan antarabangsa yang teratas. Untuk Singapura adalah hasil import daripada Amerika Syarikat dan Malaysia menepasi hasil ekspor Singapura kepada dua negara tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarul Azmi bin Hashim, nombor metrik 275187. Okey, bahagian saya dalam perbincangan kali ini adalah berkenaan dengan cabaran utama Singapura dalam perdagangan antarabangsa. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu cabaran yang utama bagi negara Singapura adalah ketidakstabilan ekonomi global, di mana apa yang kita tahu, ekonomi global ni di peringkat dunia ada yang turun dan naik, tidak tetap kadar ataupun nilai sesebuah negara. Itu adalah lumrah kehidupan dalam sistem ekonomi global. Jadi Singapura, sebuah negara yang maju, akan berdepan situasi yang sukar apabila melibatkan ekonomi global. Okey, kita pergi kepada cabaran yang kedua adalah ketegangan geopolitik, di mana konflik yang timbul berkaitan geopolitik ini boleh memberi impak kepada norma perdagangan yang berlaku ke atas dunia maupun di Singapura sekalipun. Pertikaian ini adalah bersifat perdagangan yang mana langkah perlindungan yang tidak dipersetujui oleh majoriti boleh menjadi sebab terhalangnya akses kepada pasaran. Berkaitan dengan geopolitik inilah yang menjadi faktor kepada pengurangan permintaan untuk menguruskan perdagangan peringkat antarabangsa amnya. Okey, cabaran yang seterusnya adalah gangguan rantaian bekalan, di mana ia memberi kesan sedikit sebanyak ke atas negara Singapura itu sendiri. Perdagangan antarabangsa Singapura dengan negara-negara lain amnya. Contohnya, peristiwa seperti wabak yang melanda ataupun bencana alam akan menjejaskan pengeluaran produk-produk dari negara Singapura untuk dipasarkan kepada negara dunia yang lain. Jadi itulah cabaran daripada segi bekalan. Okey, cabaran yang keempat adalah kekurangan buruh dan tenaga kerja. Apabila sebuah negara Singapura ini kekurangan tenaga kerja melibatkan pekerja mereka sendiri ataupun warga negara mereka sendiri, so ini akan menjejaskan pengeluaran hasil tenaga buruh mereka. Secara tak langsung, cabaran ini akan menjejaskan pendapatan mereka. Contohnya perubahan dasar immigration itu sendiri. Apabila perubahan dasar itu dibuat oleh negara mereka sendiri dan akan menyebabkan tenaga kerja daripada luar, iaitu warga asing yang bekerja di negara Singapura amnya, boleh menjadi kekurangan apabila dasar-dasar immigration itu dikuatkuasakan. Okey, sekiranya mereka mengambil pekerja mereka sendiri, mereka perlukan lebih banyak pekerja secara tak langsung,
ianya dapat membantu meningkatkan ekonomi perdagangan negara Singapura itu sendiri. Okey, yang seterusnya adalah perubahan ataupun kepesatan teknologi. So, cabaran utama Singapura ini adalah dalam perdagangan, ianya perlu dipertingkatkan. Contohnya, proses ataupun cara mereka untuk berdagang secara online. Perkara ini perlu ditingkatkan. Secara tak langsung, ianya juga dapat membantu memudahkan dan melancarkan proses perdagangan antarabangsa dengan negara-negara luar secara amniah. Yang terakhir adalah kelestarian alam sekitar. Jadi, peraturan alam sekitar perlu dikuatkuasakan. Jika sekiranya tidak dikuatkuasakan peraturan ini, dan akan mengakibatkan berlakunya bencana alam ataupun sebagai contoh, sumber mereka akan terjejas akibat dari tidak menjaga sumber-sumber asli mereka. Walaupun negara mereka maju, tapi mereka juga perlu menjaga alam sekitar. Terusnya, iaitu slide yang kedua adalah strategi dan jalan penyelesaian untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang bagi negara Singapura itu sendirilah. Okey, cabaran yang pertama adalah dengan mewujudkan kepelbagaian pasaran ataupun kita memasarkan ataupun negara Singapura itu sendiri memasarkan bekalan mereka ke luar negara. Iaitu mereka perlu membina hubungan baik dengan wakil-wakil daripada negara lain. Ini supaya dapat mengembangkan ada kalangan rakan niaga dan pelabur-pelabur asing, pelabur luar yang berdagang ke negara Singapura itu sendiri. Okey, strategi yang kedua bagi negara Singapura adalah dengan melabur dalam berkaitan teknologi. So, Singapura ini hendaklah melabur dalam proses untuk meningkatkan ilmu-ilmu terkini berkenaan perkembangan teknologi. Contohnya daripada segi aspek perdagangan online, iaitu contohnya seperti ada Lazada, Shopee dan sebagainya. So, teknologi ini perlu dipergiatkan. So, daripada teknologi ini dapat menyelesaikan banyak berkaitan dengan perdagangan. Seperti menggunakan penyelesaian digital dalam melakukan sebarang tugasan, seperti menggunakan teknologi untuk pengurusan logistik, analitik data dan platform e-dagang yang lebih baik untuk menyelaraskan proses perdagangan. Seperti mana yang saya kata tadi, mereka perlu mempertingkatkan teknologi untuk mempermudahkan proses perdagangan luar dan antarabangsa. Okey, yang ketiga pula kita beri strategi mereka adalah melabur dalam program latihan untuk para pekerja supaya boleh melengkapkan mereka dengan kemahiran dalam teknologi yang baru, membangunkan dasar-dasar memilih tenaga kerja mahir tidak kira sama ada dalam kalangan rakyat mereka sendiri maupun rakyat negara lain, termasuklah menjadikan dasar immigration lebih fleksibel dan mudah. So, yang saya nampak adalah strategi mereka melabur dalam membuat latihan, contohnya memberi latihan dan tenaga pakar mereka supaya pekerja mereka dilengkapi ataupun didedahkan dengan kepakaran dalam perdagangan dan proses untuk menjalankan kerja dengan lebih mudah. So, dasar yang seterusnya adalah dasar immigration perlu fleksibel supaya rakyat mereka ataupun pekerja mereka boleh diimport secara mudah. Maksudnya pekerja asing itu boleh datang dengan mudah untuk bekerja di negara Singapura. Okey, yang terakhir adalah yang keempat adalah melibatkan diri dalam diplomasi, iaitu dengan mengukuhkan hubungan antarabangsa dengan cara mengambil bahagian secara aktif dalam proses perdagangan antarabangsa. So, secara tak langsung ianya dapat mengukuhkan hubungan antarabangsa melalui melaksanakan kerja secara diplomatik untuk menangani dan menyelesaikan konflik perdagangan dengan negara lain. Contohnya negara yang terdekat, negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina. So,
penyelesaian adalah dengan melibatkan diplomasi dengan negara-negara luar untuk mengukuhkan antarabangsa supaya perdagangan dapat diperluaskan. Itu adalah antara strategi dan jalan penyelesaian yang negara Singapura lakukan. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, saya Siti Farida binti Johari, nombor matrik 275193. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan dan aplikasi cabaran terhadap ekonomi dan pembangunan Singapura. Yang pertama ialah melalui pertumbuhan ekonomi, iaitu krisis ekonomi menyebabkan gangguan dalam rangkaian bekalan dan hal tersebut mempengaruhi pengeluaran. Yang kedua, hal ini membuatkan para pelabur menjadi lebih berhati-hati dalam melabur di Singapura. Mengurangkan aliran masuk pelaburan asing secara langsung. Yang seterusnya, meningkatkan kadar pengangguran dan sektor pengeluaran mengalami gangguan kerana kekurangan orang sebagai tenaga kerja dan penggerak operasi, dan akhir sekali menjadikan kos buruh semakin meningkat. Seterusnya, kesan dan aplikasi cabaran terhadap ekonomi dan pembangunan Singapura melalui peluang perdagangan. Berkurangnya kadar permintaan ekspor di mana permintaan negara luar terhadap produk dan hasil daripada Singapura menurun, iaitu menurunkan produktiviti perdagangan di negara Singapura. Terdapatnya larangan dan sekatan yang membatasi akses dan peluang kepada pasaran sedia ada ataupun pasaran yang baru. Selain itu, kenaikan tarif yang dikenakan negara lain boleh membuatkan produk daripada negara Singapura kurang berdaya saing, dan akhir sekali, hanya melalui platform penjualan atas talian, para penjual dan pengguna mendapatkan akses untuk saling berhubung secara langsung di seluruh dunia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Aizat bin Aman, nombor matrik 274697. Akan membentangkan berkenaan dengan kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat daripada perdagangan antara bangsa Singapura, yang pertama ialah perdagangan antarabangsa merupakan satu aktiviti jual beli yang meluas, melibatkan negara-negara yang ada dalam dunia ini, dan mereka saling berhubung untuk mendapatkan bahan-bahan produk hasil yang mereka ingin, yang mengikuti keperluan masing-masing. Yang kedua, walaupun import dan ekspor ialah aktiviti khusus untuk membeli dan menjual merentasi sepadan, perdagangan antarabangsa adalah rangka kerja keseluruhan yang merangkumi aktiviti ini bersama dengan peraturan, perjanjian dan kesan yang berkaitan dengannya. Dan yang terakhir ialah negara Singapura yang terletak di lokasi yang strategik dan mempunyai dasar negara yang terbuka serta pengurusan dan pentadbiran negara yang cukup telah menjadikan salah satu negara perdagangan yang terkemuka di dunia. Sekian, terima kasih.